Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini, kita akan masuk subtopik yang kedua dalam bab lakaran piktorial. Objektif pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal pasti teknik lakaran piktorial. Nanti kita akan tengoklah ada beberapa teknik lakaran piktorial. Yang pertama kita kena tahu dulu apa itu lakaran piktorial. Lakaran piktorial ni dia merupakan image 3D. Image 3D. Contohnya macam dekat dalam gambar ni lah. Dekat dalam gambar ni dia menunjukkan sebuah kereta kan. Kita boleh nampak macam mana rupa bentuk sebenar kereta tersebut. Di mana image 3D ni dia dapat memudahkan lagi mereka untuk nak menggambarkan bentuk ataupun memudahkan mereka untuk mentafsir lukisan. Jadi itu adalah gunanya kita buat lakaran piktorial ni, nak memudahkan sendiri kita, iaitu mereka kan. Mereka tu contohnya kita lah. Teknik lakaran piktorial ni kita ada 3. Yang pertama oblik, yang kedua isometrik dan yang ketiga adalah perspektif. Untuk hari ini kita akan masuk pada teknik lakaran piktorial oblik dahulu. So sebelum tu kita kena tahulah dulu apa kaedah asas untuk lakaran ni kan. Kita kena tahu dulu macam mana kaedah asas untuk lakaran ni. Kita ada 2 kaedah. Yang pertama adalah kaedah garisan pendek. Kaedah garisan pendek ni di mana kita akan tandakan titik pada kedua-dua hujung garisan. Contohnya macam ni, kita tandakan satu titik dekat sini, lepas tu kita tandakan lagi satu titik dekat sebelahnya. Macam itu. Itu adalah untuk step yang pertama. Step yang kedua, kita akan letakkan mata pensel kita pada salah satu hujung titik yang kita nak. Contoh dekat sini kita letaklah, kan ada 2. So kita letakkan yang kat sini dulu. Lepas tu kita buat garisan yang nipis. Kemudian kita buat garisan pendek-pendek. Sebab ini adalah kaedah garisan pendek. So kita buat garisan pendek-pendek sampailah titik satu lagi. Lepas tu apa nak buat? Kita dah lakar kan. Jadi barulah kita boleh buat garisan lakaran tadi dengan garisan tebal dan juga hitam. Kita gelapkan dia. Jadi dekat sini barulah kita nampak garisan objek. Dekat dalam lakaran ni kita ada 2 lah garisan. Garisan objek dan juga garisan lakaran. Garisan lakaran ni dia lebih nipis berbanding dengan garisan objek. Garisan objek dia lebih gelap dan juga tebal. Itu adalah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah kaedah melakar garisan terus 2 titik. Kita tengok macam mana nak buat ni kan. First kita tandakan je 2 titik macam ni. Lepas tu kita gariskan. Kaedah yang kedua ni kita just garis je. Garis je. Tadi macam ni kita buat garis pendek-pendek kan. Yang ni kita garis je. Tapi dengan kita buat garisan yang nipis. Sebab kita nak melakar dulu kan. Lepas kita dah lakar, barulah kita gelapkan garisan kita. Sebab kita nak menunjukkan garisan tersebut adalah garisan objek. Jadi kita dah tahu kedua-dua asas lakaran ni, barulah kita boleh nak buat lakaran oblik. Sebelum tu kita kena tahu dulu dalam lakaran oblik ni ada beberapa prinsip ataupun syarat lah. Yang pertama, kita ada lakaran oblik ni dia bergantung kepada jenis cavalier ataupun kabinet. Dia ada 2 jenis. Sama ada cavalier ataupun kabinet. Jom kita tengok mana satu cavalier, mana satu kabinet. Ini adalah cavalier, ini adalah kabinet. Apa beza kedua-dua jenis lakaran oblik ni kan? Yang pertama, kalau cavalier kita akan gunakan ukuran yang sebenar. Kalau ukurannya 20, kita akan guna 20. Kalau ukurannya 40 dekat sini, kita akan guna 40. Kita akan gunakan ukuran yang sebenar. Contoh kalau untuk kabinet ni, kita akan gunakan ukuran pada paksi surut sahaja. Kita akan gunakan ukuran separuh daripada skala penuh. Contohnya ini 40. Jadi kita akan gunakan 20 sahaja. Sebab 40 tu kan separuh kan. Jadi 40 kalau separuh dia adalah 20. Jadi kita akan gunakan 20 pada paksi surut. Paksi surut sahaja. Paksi mendatar dan juga paksi mendekat kita tak guna separuh daripada skala penuh. Seterusnya,
lakaran lakaran dilakar berpandukan 3 paksi asas. Kita ada paksi mendatar, paksi menegak dan juga paksi surut. Okey, yang ketiga, paksi surut ni dia lebih cenderung kepada paksi mendatar. Jadi bermaksud dekat sini paksi surut ni akan bersudut 45 darjah. So dekat sini ke sini adalah 45 darjah. Daripada mendatar ke paksi Z ni, kepada paksi surut ni dia akan 45 darjah. Prinsip yang terakhir adalah paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak. Kalau bersudut tepat ni bermaksud 90 darjah lah. 90 darjah. Okey, itu adalah beberapa prinsip lakaran oblik. Okey, barulah kita boleh melakar. Teknik untuk oblik ni. Okey, yang pertama, ingat kita kena ada ketiga-tiga paksi ni. Okey, paksi X, paksi Y dan juga paksi Z. Okey, contohnya kita nak lakar macam ni lah bentuknya lebih kurang. Okey, first, ingat, kita kena ada paksi X, Y dan Z dahulu. Okey, first macam mana nak buat paksi mendatar ni? Kita garis je. Garis tu kena pastikanlah garisan kita tu adalah garisan yang nipis sahaja sebab kita nak buat garisan melakar. Okey, seterusnya, okey, kita kena label lah. Kalau kita tak label, nanti kita juga yang pening. So, dalam lakaran ni kita wajib melabel. Okey, sama ada awak nak tulis paksi mendatar X ataupun awak nak tulis X sahaja pun boleh. Okey. Seterusnya, kita buat pula untuk paksi menegak Y. Paksi menegak Y ni macam mana pula kan? Paksi menegak Y ni, dia bersudut tepat dengan paksi mendatar kan? Jadi, kita buat tegak sahaja kepada paksi X kita. Okey, seterusnya, kita kena label lah. Sama ada kita nak label paksi menegak Y ataupun kita nak label Y sahaja pun tak ada masalah. Yang pasti kita kena label. Okey, seterusnya kita akan buat paksi surut pula. Paksi surut ni adalah kena sudut 45 darjah. Okey, macam mana? Jadi dekat sini kita ada 2 kan. So kita buatlah kotak kecil. Kotak kecil ni pastikan dia sama panjang lah. Agak-agak lah kan. Okey, lepas tu awak ambil pada hujung sudut ni, hujung kotak ni kan. Awak garis je bagi kena dekat hujung ni. Awak garis je panjang. Nak garis panjang lagi pun tak ada masalah. Lepas tu kita label itu adalah paksi surut Z. Okey, ingat kalau dia separuh ni bermaksud dia adalah bersudut 45 darjah. Kena ingat dalam lakaran oblik ni kita kena masukkan bersudut 45 darjah ni. Kalau tak masukkan bermaksud itu bukan lakaran oblik. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu kita tandakan ukuran panjang objek pada paksi mendatar huruf A. Paksi mendatar adalah paksi X ni lah kan. Ini adalah paksi X kita. So, kita tandakan huruf A. Contohnya dekat sini lah. Contoh ukurannya dekat sini. Lepas tu kita tanda je. Lepas tu kita tandakan huruf A. Macam gitu. Lepas tu apa nak buat? Lepas tu kita tandakanlah pula tinggi objek dekat paksi menegak dengan huruf B. Contohnya macam ni. Kita tandakan. Okey, kalau tinggi objek bermaksud dia ada dekat paksi menegak lah kan. Takkanlah kita nak ukur tinggi objek dekat paksi surut. Lain lah tu kan. So, kalau nak untuk tinggi objek, kita akan tandakan pada paksi menegak. Okey, jadi kita tandakan B. Okey, seterusnya kita akan tandakan ukuran lebar. Kita dah ada panjang, kita dah ada tinggi. So, kita nak lebar pula, nak ukuran lebar. Ukuran lebar ni kita tandakan pada paksi surut. Paksi surut ni kita tandakan je. Contoh kita ambil dekat sinilah contohnya. So, kita tandakan dengan huruf C. Ingat kita kena label supaya kita tak tersalah point. Macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ni nak kena buat apa ni kan? Okey, langkah yang ketiga ni adalah lakaran garisan selari dengan garisan AO. Okey, garisan AO ni contohnya dekat sini lah. Garisan AO ni kita ada pertemuan antara Y dan juga Z. Dekat situ adalah garisan AO. Garisan O kita. Okey.
Kemudian kita buat garisan selari tu daripada titik B untuk kita buat garisan selari sama dengan AO. Kena pastikan sama. Lepas tu kita labelkan E. Okey, situ kita dah dapatkan B dan E. Okey, kemudian kita tandakan, iaitu kita tunjukkanlah, iaitu garisan AO dengan BE ni adalah selari. Okey, seterusnya apa nak buat? Kita akan buat garisan selari dekat OC pula. Garisan selari OC ni bermula daripada titik B. Macam mana? Macam gini. Kita ambil pensel, kita letakkan je pada titik B ni. Okey, pastikan ianya selari dengan OC. Kalau dia sengit macam gini, so kena ikut sengitnya tu. Jangan awak tercongek ke atas. Tu bermaksud ianya tak selari. Okey, kalau selari, dia bermaksud sama garisannya lah. Jadi, kita tandakan D. Kita tandakan D. Jadi, kita dah dapatlah dekat sini dan juga garisan selari daripada B dan D. So, kita dah dapat dua garisan selari kan? Satu BE dan juga satu lagi BD. Okey, kita pergi kepada langkah yang keempat, iaitu lakaran garisan menegak dari titik AE. So, yang ni kita nak dapatkan pandangan hadapan dahulu. Pandangan hadapan ni macam mana? Kita gariskan je. Iaitu garisan ni garisan yang menegak. Garisan yang menegak sahaja. So, kita gariskan sahaja menegak. So, bermaksud dia menegak sama dengan garisan menegak yang kita dah buat masa awal-awal tu. Okey, lepas tu apa pula nak buat? Okey, lepas tu kita akan lakarkan garisan menegak daripada titik C ke D pula. Kita akan nampakkan pandangan sebelah, pandangan sisi pula. Kita akan nampakkan pandangan sisi. Pandangan hadapan kita dah dapat. Pandangan sisi pula. Okey. Seterusnya, kita akan buat lakaran garisan mendatar dari titik D ke F. F tu kat mana? F tu lah yang kita akan buat garisan mendatar ni lah adalah F. Nanti kita akan bertemukan daripada E ke F. Okey. So, kita buat dahulu garisan mendatar. Okey, kita buat garisan mendatar. Okey, dekat sini selesai. Okey, lepas tu baru kita buat garisan selari dengan garisan BD. Bermula daripada titik E ni, kita tarik pergi titik F untuk kita jadikan titik F. Okey. So, dekat sini kita dapatlah. So, kita labelkan F dekat sini. Jadi, kita dah dapat pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atasnya. Jadi, dekat sini kita dah nampak dah rupa bentuk macam mana bentuk 3D-nya kan. Okey, untuk step yang terakhir ni adalah kita akan hitamkan. Kita akan hitamkan ataupun legapkan semua garisan objek. Garisan objek ni garisan yang kita nak orang nampak. Bukan garisan yang nipis yang kita dah buat tu. So, kita gelapkan. Kita tebalkan semula. Jadi, satu persatu. Setiap garisan apa yang awak nak orang nampak, awak kena gelapkan. Contoh macam ni, kita kena gelapkan lah. Untuk kita nak dapatkan bentuk yang macam gini. Betul tak? So, kita gelapkan yang ini. Kita gelapkan AE. Lepas tu, kita gelapkan EF. Dan juga yang terakhir, DF. Okay. So, dekat sini, dah terhasil lah rupa bentuk kotak kan. Contohnya kita nak lukis kotak. Macam inilah lakarannya. So, ingat ada dua garisan, iaitu ini adalah garisan nipis kan. Garisan nipis adalah garisan lakaran. Garisan yang tebal ni adalah garisan objek. Garisan objek itulah yang kita nak tunjuk dekat orang. Okey. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.